saya akan menerangkan berkaitan dengan profil yang berdasarkan kajian kes yang telah dipilih. Tajuk yang ingin kami pilih ialah tajuk berdasarkan tekanan kerja yang dialami oleh pekerja pada masa kini. Oleh itu, kumpulan kami bercadang untuk memilih satu jurnal berkaitan dengan faktor yang mendorong berlakunya tekanan kerja di kalangan pekerja sokongan di Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Apa yang kami dapat lihat berdasarkan kajian kes ini adalah untuk mengkaji faktor berlakunya tekanan kerja di kalangan pekerja sosial di Pusat Perubatan UKM ini. Yang kedua adalah untuk menilai hubungan di antara faktor tekanan kerja dan juga demografi responden yang sudah dipilih. Antara faktor yang dikenal pasti adalah keterukan beban kerja. Yang kedua, kurangnya sokongan daripada organisasi itu sendiri. Dan yang ketiga, faktor tekanan lain-lain. Demografi responden pula yang dipilih ada seramai 67 orang responden yang terdiri daripada pekerja sokongan itu sendiri. Yang mana aspek-aspek demografi responden ini adalah berdasarkan jawatan, umur, jantina, tempoh perkhidmatan dan juga status perkahwinan. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah kuantitatif yang mana ingin mendapatkan hasil dapatan kajian melalui aplikasi SPSS. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai refleksi pengalaman yang saya dapat sepanjang usaha saya dalam menyiapkan tugasan 2 ini. Apa yang saya dapat adalah saya dapat meningkatkan lagi lah ilmu pengetahuan saya berkaitan dengan alam pekerjaan di luar sana nanti, yang mana saya akan dapat mengetahui faktor-faktor yang berlakunya tekanan kerja pada masa kini dan juga cara-cara untuk kita atasi sekiranya berlakunya tekanan terhadap diri kita. Hal ini kerana tekanan kerja ini perlulah diatasi secepat yang mungkin lah, supaya tidak memudaratkan diri kita dan juga diri orang di sekeliling kita. Seterusnya saya juga dapat meningkatkan lagi lah kemahiran saya dalam mencari artikel dan juga jurnal berkaitan dengan tajuk-tajuk tugasan yang ingin saya lakukan pada masa hadapan nanti. Akhir sekali apa yang saya dapat, tekanan kerja ini adalah tidak asing lagi lah. Semestinya akan berlaku pada diri setiap individu yang berada di alam kerjaya. Oleh itu, untuk kita mengatasi tekanan kerja ini adalah atas usaha kita sendirilah, sama ada kita ingin mengatasi perkara tersebut ataupun tidak. Sekiranya kita tidak atasi, maka akan berlakunya kesan yang negatif. Sekiranya kita atasi, maka kesan-kesan yang positif akan wujud dan dapat membolehkan kita memberi komitmen dan tanggungjawab yang sepenuhnya terhadap kerjaya kita semasa kita bekerja. Okey, seterusnya nama saya Nur Azira binti Azman. Saya memegang kad nombor matrik S54931. Okey, untuk tugasan kedua ni saya perlu membuat masalah kajian kes. Okey, masalah yang ada dalam kajian kes ini adalah hubungan faktor tekanan dengan jawatan, dengan tempoh perkhidmatan dan dengan status perkahwinan. Okey, yang pertama untuk faktor tekanan keseluruhan, jawatan juru teknologi makmal perubatan mempunyai tahap tekanan yang paling tinggi berbanding dengan jawatan lain iaitu pegawai, penolong takbir dan jururawat. Okey, untuk yang kedua bagi faktor keterukan beban kerja pula, pekerja yang sudah berkahwin mempunyai tahap tekanan yang paling tinggi berbanding pekerja sokongan yang berstatus bujang. Okey, untuk yang ketiga bagi faktor keterukan beban kerja, pekerja sokongan yang telah bekerja selama 6 tahun hingga 10 tahun mempunyai tahap tekanan yang paling tinggi berbanding pekerja yang bekerja kurang daripada 5 tahun. Untuk faktor tekanan keseluruhan pula, pekerja sokongan yang telah berkhidmat selama 10 tahunan ke atas mempunyai tahap tekanan yang lebih tinggi berbanding pekerja yang bekerja selama 6 tahun hingga 10 tahun dan pekerja yang kurang 5 tahun. Kemudian, jurnal ini pun ada membincangkan tentang faktor utama yang mempengaruhi tekanan bagi setiap jawatan. Okey, untuk jawatan yang pertama, juru teknologi makmal perubatan, faktor utama yang mempengaruhi tekanan bagi mereka adalah faktor pertambahan tugas, meningkatkan tanggungjawab dan gaji yang tidak mencukupi. Untuk jawatan yang kedua iaitu pegawai penolong takbir, faktor utama yang mempengaruhi tekanan adalah gaji yang tidak mencukupi. Dan untuk jawatan yang ketiga iaitu jururawat, mereka akan tertekan apabila mereka perlu membuat kerja di luar bidang mereka. Okey, seterusnya untuk refleksi pula, untuk bahagian effort, saya dah tanya doktor macam mana untuk siapkan video ni, maksudnya cara untuk siapkan video ni supaya tugasan kedua ni saya tak salah buat dan ahli kumpulan saya pun tak salah buat. Kemudian saya menjadi wakil sebagai
orang dalam kumpulan ni untuk mencari jurnal yang kami nak gunakan. Jurnal yang saya cari tu memang berwasit, maksudnya dia daripada my site lah. Lepas tu saya memang baca jurnal ni betul-betul untuk saya faham jurnal ni berkaitan apa dan macam mana saya nak tuliskan dia dekat dalam laporan tu. Okay? Untuk new idea saya kurang pasti sebab memandangkan saya cuma perlu buat masalah kajian kes. Maknanya reference bagi tugasan kedua ni saya hanya perlu refer satu jurnal sahaja sebab saya memang kena buat tentang masalah je. Tapi walaupun saya kena refer satu jurnal je, saya ada refer jurnal lain juga untuk saya fahamkan berkaitan dengan tekanan kerja ni. Dan saya pun ada bantu juga kawan saya untuk cari jurnal yang berkaitan dengan benda yang dia kena buat. Contohnya saya cari jurnal yang ada cakap tentang tekanan kerja dari aspek tempoh perkhidmatan dengan aspek kalau mereka dah kahwin macam mana tekanan kerja diorang. Okay? Kemudian self learning ni saya ada buat cari deskripsi tugas dekat Google lah sebab saya macam first time dengar tentang juruteknologi makmal perubatan ni. Jadi saya kaji bukanlah kaji, maksudnya macam saya nak tahu apa tugas juruteknologi makmal perubatan ni. Jadi saya dah dapat jawapan lah apa tugas dia. Itu sajalah daripada saya. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada intervensi yang digunakan dalam kajian kes. Nama saya Mazatul Azwar binti Muhammad Husaini, nombor metrik S55163. Baiklah, intervensi pertama yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan humanistik. Okey, majikan perlu bersikap terbuka dan membuat perbincangan untuk berlaku adil sesama pekerja. Majikan tak tuding jari jika pekerja ada masalah dan tak dapat siapkan tugasan. Baiklah, pendekatan ini digunakan agar prestasi dan komitmen pekerja dapat dikekalkan. Yang kedua adalah majikan perlu peka terhadap pekerja yang telah berkahwin. Majikan perlu sedar tentang pertambahan tanggungjawab pekerja dan tak membebani pekerja dengan tugasan yang banyak. Yang ketiga adalah beri keseronokan pada pekerja melalui persekitaran kerja yang selesa. Persekitaran kerja yang selesa termasuklah perhubungan yang baik sesama pekerja dan juga majikan, selain daripada tempat kerja yang kondusif. Yang keempat pula adalah pihak organisasi perlu meluaskan kursus dan bengkel motivasi untuk memperhalusi isu tekanan kerja. Bengkel atau kursus yang dijalankan adalah untuk meningkatkan motivasi. Okey, baiklah, sepanjang melakukan tugasan kedua ni ada perkara yang telah saya lakukan dan saya dapatkan. Okey, yang pertama dari segi effort. Dari segi effort adalah saya cari jurnal-jurnal berkaitan dengan kajian kes dan berbincang dengan rakan-rakan tentang apa perkara yang perlu dilakukan, dan saya telah menyiapkan tugasan pada bahagian intervensi. Yang kedua adalah new idea. Pada saya, idea yang digunakan dan dicadangkan adalah idea yang menarik kerana tak semua orang sedar tentang perkara yang dicadangkan itu sebagai satu perkara yang boleh dianggap berjaya. Okay, sebagai contohnya macam pendekatan humanistik, itu ada dalam intervensi. Okay, mungkin boleh dianggap mungkin orang lain akan anggap perkara itu sebagai cadangan yang biasa-biasa je, tapi sebenarnya bila buat itu merupakan satu idea yang menarik dan boleh berjaya. Okey, yang ketiga adalah reference. Dari segi reference, saya banyaklah baca jurnal-jurnal dari my site untuk kajian kali ini dan nak cari jugalah tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan kajian kes. Okey, saya juga dapat tengoklah dari laman web dengan akhbar online untuk saya dapatkan lebih kefahaman tentang perkara yang saya lakukan. Okey, pada yang keempat pula dari segi self learning atau pembelajaran sendiri, yang mana saya yang pertamanya dapat tahu lebih banyak info tentang laman web ilmiah. Okey, macam sebelum ni saya banyak cari dekat Google Scholar, saya banyak cari dekat Academia, ResearchGate, tapi sekarang ni saya dah luaskan ilmu saya, yang mana saya dah dapat dekat Scopus, dekat my site, saya tahu sikit kat situ. Yang seterusnya saya dapat belajar tentang sesuatu jurnal tu juga. Sebelum ni saya just baca macam tu dekat kesimpulan, dekat dapatan kajian, tapi sebenarnya bila dilihat semula, sebenarnya dekat dalam kajian tu sendiri dah ada dah boleh kata lengkap, tinggal untuk saya cari sahaja. Jadi dalam masa saya buat tugasan ni, saya sedar benda tu. Itulah apa yang saya belajar. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Azim Suhaib bin Abdul Aziz. Saya bermegang nombor matrik S55186. Okey, pada petang ini saya akan menjelaskan ataupun berkongsi tentang tugasan yang baru dijalankan oleh kumpulan kami lah, iaitu tugasan 2. Okey, pada tugasan 2 ini saya mendapat bahagian di bahagian menilai, di mana saya perlu menilai dua jurnal. Yang pertama adalah jurnal yang dikaji oleh kumpulan kami, dan yang kedua adalah jurnal lain lah. Okey, dalam nilai ni saya dapat di bahagian faktor tekanan yang dipengaruhi oleh status perkahwinan dan juga tempoh
berkhidmat. Okey, yang mana dalam kajian yang pertama dia menyatakan bahawa perkahwinan ni memberi tekanan kepada pekerja. Dan memang saya tengok baca jurnal-jurnal sebelum ni, jurnal-jurnal yang ada pun yang lain pun dia menyatakan bahawa perkara yang sama, yang mana mereka ni ada tanggungjawab, tapi mereka ada juga tanggungjawab kerja, dan mereka lebih mendahului tanggungjawab kerja lah, sebab itu adalah lebih penting dan itulah yang berlaku sebenarnya. Yang kedua adalah tempoh berkhidmat. Dalam kajian pertama menyatakan bahawa tempoh berkhidmat memberi tekanan tu signifikan, tapi ada jurnal lain dia menyatakan bahawa dia tidak berapa menonjol lah, di mana mungkin disebabkan oleh faktor usia dan sebagainya. Okey, saya nak cerita proses perjalanan menyiapkan tugasan dua lah. Sebenarnya ada cabaran sikit lah, sebabnya tugasan dua ni sebab ada rombakan dan baru mendapat idea dan sebagainya lah. Dalam menyiapkan tugasan ni saya banyaklah mencari jurnal, share dalam group dan sebagainya. Dan untuk memahami sendiri, sebab di bahagian saya ni menilai ni kita tak tahu nak menilai macam mana. Saya tanya ahli group lah terlebih dahulu, macam mana. Lepas tu ada juga bertanya dengan grup-grup yang lain macam mana untuk membuat assignment ni di bahagian saya, sebab saya rasa benda ni susah lah. Dan yang seterusnya, apa yang saya nak kata, dalam grup kami, alhamdulillah grup kami pada kali ni dia sangat beri kerjasama yang luar biasa lah, di mana mereka ni cepat je respon dan faham tentang apa yang dijelaskan oleh ahli kumpulan. Dan dalam masa yang sama, mereka juga kerja tu mereka hantar on time. Kalau kata nak petang ni contohnya, okey, petang ni mereka boleh hantar siap, dan benda tu tak ada orang kata perubahan yang banyak. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, untuk yang seterusnya saya akan menerangkan penilaian daripada aspek dua faktor kepada berlakunya tekanan kerja kepada pekerja sokongan di PPUKM ini. Iaitu yang pertama, tekanan kerja yang berkaitan dengan jawatan yang disandang. Menurut jurnal utama yang dirujuk oleh kami, faktor utama yang menyumbang kepada tekanan tersebut adalah keterukan beban kerja. Hal ini dikatakan demikian kerana semakin tinggi atau semakin besar jawatan yang disandang oleh seseorang pekerja tersebut, maka semakin besarlah tanggungjawab dan juga bebanan kerja yang harus dipikul oleh pekerja tersebut. Pada umumnya, pekerjaan yang berlebihan merupakan hal-hal yang menekan, yang dapat menimbulkan ketegangan ataupun tekanan kepada pekerja berkenaan. Waktu yang terbatas atau mendesak dalam menyelesaikan suatu pekerjaan merupakan hal-hal yang menekan dan dapat menimbulkan tekanan kepada pekerja itu sendiri. Apabila pekerjaan yang dikerjakan terburu-buru, maka kemungkinan besar akan terjadi kesalahan dan dapat merugikan pekerja itu dan juga organisasi di mana pekerja itu bekerja lah. Baiklah, untuk faktor yang kedua pula adalah faktor bebanan tempat kerja. Bebanan kerja yang tinggi berpotensi untuk memberikan kesan di tempat kerja sama ada dari segi mental maupun fizikal. Sri Karima 2014 melalui kajian yang dijalankan oleh Nishitani et al. 2013 di Jepun terhadap pekerja, jumlah beban kerja yang tinggi boleh mempengaruhi emosi seseorang seperti muncul perasaan tidak puas hati, keletihan, mudah marah, kegelisahan dan tahap kemurungan yang tinggi. Tahap tekanan yang tinggi ini dikenali sebagai distress, sama seperti tahap tekanan rendah. Zawawi dan Syam 2019. Maka kesan psikologi yang akan dilalui oleh pekerja berkenaan adalah seperti mengalami perasaan sedih yang berpanjangan dan juga kesan fisiologi seperti sakit kepala dan dari tekanan yang tinggi yang terus meningkat berkenaan. Baiklah,
daripada segi refleksi untuk diri saya sendiri, effort saya adalah untuk menghuraikan bahagian penilaian faktor berdasarkan kajian kes, iaitu faktor tekanan di tempat kerja itulah. Dan juga saya juga telah ditugaskan untuk mengompil video dan juga slide pembendangan ini. New idea pula telah dijana dan diolah melalui merujuk kepada jurnal dan juga rujukan berilmiah, di mana jurnal yang lain saya sendiri bandingkanlah faktor yang berlakunya tekanan kerja ini. Reference pula saya merujuk kepada jurnal dan merujuk juga kepada ahli-ahli kumpulan, iaitu jika ada sebarang pertanyaan ataupun persoalan ataupun apa sahaja yang tidak difahami, saya akan merujuk kepada ahli kumpulan saya. Dan yang terakhir, self learning, iaitu saya dapatlah merasai kerjasama daripada ahli kumpulan yang memberikan kerjasama yang amat baik sepanjang tugasan 1 dan juga tugasan 2 ini berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aimai Zara binti Muhammad Bruhan. Kad matrik saya adalah S55314. Baiklah, saya akan membuat sedikit ringkasan tentang cadangan penyelesaian yang telah kami cadangkan berdasarkan kajian kes. Cadangan yang pertama adalah pihak organisasi perlulah menganjurkan bengkel pengurusan tekanan, di mana melalui bengkel ini para pekerja akan didedahkan kepada teknik relaksasi dan juga coping skill. Ilmu pengetahuan ini sangat penting untuk para pekerja supaya mereka dapat menguruskan tekanan mereka dengan baik. Cadangan yang kedua adalah pihak organisasi perlulah menubuhkan unit kaunseling, di mana pihak organisasi melantik kaunselor yang mempunyai lesen dan juga mahir dalam bidang kaunseling supaya dapat membantu menangani isu-isu yang dihadapi oleh para pekerja. Selain itu, melalui unit kaunseling ini juga ia dapat memberi peluang kepada para pekerja untuk meluahkan ataupun berkongsi isu ataupun masalah yang mereka hadapi. Cadangan yang terakhir adalah insentif package percutian tahunan. Cadangan ini diinspirasikan oleh teori behavioral, iaitu yang dipelopori oleh B.F. Skinner. Teori behavioral ini adalah satu teori yang menekankan kepada reward and punishment, di mana berdasarkan cadangan ini, pakej percutian dijadikan sebagai ganjaran kepada para pekerja yang memberikan komitmen yang bagus ataupun para pekerja yang mengekalkan prestasi cemerlang sepanjang tahun. Sepanjang menyiapkan tugasan ini, effort yang saya berikan kepada ahli kumpulan adalah saya menghuraikan cadangan penyelesaian berdasarkan kajian kes. Dari aspek new idea ataupun idea baru, saya menjana idea baru dan juga mengolah idea baru berdasarkan jurnal-jurnal lepas dan juga buku berkaitan dengan isu tekanan, di mana step yang pertama adalah saya mengkaji sedikit tentang isu tekanan dan juga melihat kepada cadangan-cadangan penyelesaian yang sedia ada. Kemudian saya menjana idea baru berdasarkan apa yang telah saya baca. Okey, rujukan yang saya guna kebanyakannya adalah jurnal dan juga e-book. Serta saya juga ada merujuk ahli kumpulan untuk meminta pendapat dan juga pandangan. Dan yang terakhir, sepanjang saya menyiapkan tugasan ini, banyak yang saya belajar. Yang pertama, melalui tugasan ini saya dapat merangsang minda untuk mencari idea-idea baharu. Seperti yang kita tahu, cadangan penyelesaian adalah merupakan cadangan yang kami hasilkan, cadangan baru yang kami hasilkan dan bukannya yang sedia ada. Dan yang terakhir adalah saya dapat belajar tentang
kerjasama daripada ahli kumpulan yang sangat membantu dalam menyiapkan tugasan ini. Itu sahaja. Terima kasih.